Salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat buku teks juga. Tahun 5, IMSJKC, sila keluarkan buku teks anda. Kita akan melihat tema 7, unit 21, muka surat 106. Tema 7, unit 21, muka surat 106. Baik. Hari ini kita akan menulis karangan jenis biografi. Karangan jenis biografi. Apa maksud biografi? Biografi merujuk kepada riwayat hidup. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. 它不像那个 autobiography autobiography 里面是写的那个好像说saya sebuah kereta Aku Nanas 之前我们写过的那个是自己想象那个是那个物体Tetapi kali ini 不过这次呢我们要写的是 karangan jenis biografi karangan jenis biografi 呢会稍微难一点写稍微难一点有一点难点写啦为什么我这样子讲呢因为 biografi 你不可以乱写的你一定要跟着真正的好像说那个他的出生他几时去世他的贡献这些是不能够写错的东西一定要写对的你要确定你真正的会认识那一个人所以 karangan jenis biografi ini memerlukan kita mesti tahu dengan lebih mendalam tentang seseorang tersebut jadi kita tak boleh tulis perkara-perkara yang kita rasa saja 不是你觉得怎样或者是你想怎样你就写不是一定要跟着真正的他的资料来写baik kita mulakan apa yang akan kita belajar hari ini adalah dua perkara kita akan melakukan dua perkara yang pertama menulis karangan jenis biografi 就是我们要写先写好了 selepas menulis kita akan membaca karangan yang telah lengkap tadi 写好了我们再读过这是正常我们做的写好作文一定要先检查检查一下看一下有没有错 Baik, mari kita lihat baca teks dan salin kosakata seperti biasa dalam buku teks anda muka surat 106 kita ada tentang Datuk Tan Siew Sin iaitu tokoh keuangan negara 你读一下他的 biodata 他的个人资料你读一下baca dulu kan kemudian salinlah kosakata baik kita lihat beberapa gambar yang ditunjukkan inilah tokoh keuangan negara kita iaitu Tun Tan Siew Sin manakala ini merupakan mata wang ataupun duit lah yang kita gunakan awal dulu setelah negara mencapai kemerdekaan anda lihat ejaan dia masih lagi 10 di sini dan inilah shilling 50 sen yang lama dan ini menunjukkan dia ada satu jalan yang diberi nama sempena Tun Tan Siew Sin inilah dia diberi nama Jalan Tun Tan Siew Sin baik ini ya tokoh anda boleh tengok dan kewangan 就是财政tokoh kewangan negara 是说我国的财政人物yang berjasa kepada pengurusan keuangan negara. Baik. Kita lihat biodata yang pertama, nama ialah Tun Tan Siew Sin, tarikh lahir 21 Mei 1916. 你不要把它 drag 过去一定要跟我一起读先。要不然你没有读，你都不知道他这一个人的资料，这个人物的资料到底是什么呢？你要读先tarikh lahir 是出生的日期21 Mei 1916 tempat lahir Melaka asal keluarga kaum Cina Baba 如果你还记得去年我们学课本kaum Cina Baba 那个 Baba Nyonya generasi pertama tarikh meninggal dunia 17 Mac 1988 kelebihan fasih berbahasa Melayu fasih 是说他很流利好了你就可以写这些kosakata baik anda boleh pauskan video ataupun hentikan video untuk menulis kosakata ya
Baik, kita teruskan yang lanjut lagi. Kita teruskan pendidikan. Kita ada Malacca High School di Melaka dan kita ada Sri Dam Girls School yang kemudiannya diberi nama Sekolah Tinggi Methodist Melaka dan Raffles College Singapura. Perkhidmatan Menteri Keuangan Malaysia pertama, Cai Zhen Buchang, 第一位的Cai Zhen Buchang, 15 tahun dia berkhidmat, iaitu dari tahun 1959 hingga 1974. Baik, ini pendidikan. Kata dasar pendidikan ialah didik. Perkhidmatan, fu'u. Kata dasar perkhidmatan ialah hikmat, ya. Baik, mari kita lihat seterusnya. Okey. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, ini ialah kita panggil wang kertas, 钞票, wang kertas, sekeping-sekeping dia buat kertas, wang kertas. Manakala yang ni pula ialah shilling, ejaan dia SYI, ya. Shilling, inpi, shilling. Ini shilling, ini wang kertas. Baik, seterusnya kita lihat lagi. sumbangan dan jasa， 它到底有什么贡献呢？这位人物呢？ sumbangan dan jasanya ialah memastikan nilai mata wang negara kukuh。我们的 mata wang negara 就是好像我们现在的钱的那个价值啊，好像我们去新加坡，我们换多少钱啊？我们的新加坡的一令它的那个$1 Singapura tu， 它的钱呢？ 就相等于我们的3块多，这样差不多，这是我们的 nilai mata wang。那么我们去印尼的时候，那我们的 nilai mata wang 就 lebih tinggi 啦，这样子。但是我们去外国，好像澳洲这样negara Eropah, nilai mata wang kita tidak begitu tinggi. Jadi kita ada tukaran nilai mata wang. Memperkenalkan mata wang kertas dan shilling Malaysia yang pertama. 所以他就是介绍什么钞票和硬币的人物dia memperkenalkan. Dan seterusnya dia juga orang asing yang pertama dalam sejarah pentadbiran British. 之前我们还没有独立的时候是英国占领我国，所以是 dalam sejarah pentadbiran British beliaulah orang asing yang pertama yang berjaya menjadi pengerusi Suruhanjaya Perlembagaan. Seterusnya, kita lihat lagi penghargaan. Nama beliau diabadikan di sebatang jalan. 现在很多人物之前有做出贡献的，我们都把它diabadikan di sebatang jalan. 为了纪念他对我国的贡献，我们就取名字给他有一条路是他的名字lah, nama jalan tu nama Jalan Tun Tan Siew Sin. Boleh tengok dalam gambar dalam buku teks muka surat 106 tadi ya. Inilah diabadikan. Seterusnya, jadi daripada teks ni tadi, 从这个文章刚才我们学到了什么呢？ Daripada teks ni tadi kita haruslah menghargai, 珍惜我们要记得他们的功劳 jasa tokoh yang pernah memberikan sumbangan dan jasa kepada negara. Jadi, 我们可以讲有一个 peribahasa, janganlah bersikap seperti, 你还记得那个 peribahasa 吗？ Janganlah bersikap seperti kacang, lupakan kuli. 没有记得人家对我们的功劳啦，忘恩负义Baik, sekarang kita pergi ke tugasan seterusnya, iaitu menulis karangan jenis biografi. Karangan kali ini kita akan menulis, ini tadi yang dah diberi dalam buku teks, kita sambung sahaja. Tapi sebelum tu, saya nak beritahu bahawa, cikgu nak beritahu bahawa kita akan menulis 5 perenggan. 我们将写5段你每次要写作文之前，你自己先打算先你要写几段？我们通常是写5段呢。为什么5段呢？就是5段呢，第一段是开头，最后一段是结尾，中间3段是它的内容。所以我再重复写作文的时候要留意什么呢？你要针对主题根据格式。这个格式是什么？这个是 biografi. Ini karangan jenis biografi. Jadi ikut fakta yang betul.
OK， kemudian tajuk kita ialah 我们的主题就是 tokoh keuangan negara， 我国的财政人物哦。然后他讲开头部分呢，简短有力，约2到3个句子就好了啊，不要一个句子啦，一个句子太短。好，你写2个到3个句子。Tulislah 2 ataupun 3 ayat untuk perenggan pendahuluan, itu perenggan pertama. OK， lepas tu isi 内容哦，每一项你写2到3个字，就是主要的内容先写一下，然后扩写它哦。Berilah penerangan kepada setiap isi. Pastikan isi itu tidak clash， tidak maksudnya tidak berulang semula. 然后结尾要简短，要做总结哈mesti ada penutup, jangan tinggalkan macam tu sahaja. Mari kita lihat lagi. Ini tadi perenggan yang saya maksudkan 5 perenggan. Yang pertama kita akan menulis pendahuluan, nanti seterusnya isi 1, isi 2, isi 3 dan bahagian penutup untuk yang ni ya. Baik. Macam mana kita ni? Ini ialah rangka karangan yang telah diberi. Ini biodatanya. Jadi kita akan menulis berdasarkan biodata. Baik. Untuk isi 1, saya akan fokuskan kepada nama, tarikh lahir, tempat lahir dan asal keluarga. 我们要分成第一段所以你每次写 biography 的时候，你先写他个人的资料，比如说他几时出生啊，他的全名啊，在哪里出生他是什么种族这样子的事情可以放第一段perkara-perkara sebegini boleh letak di perenggan yang pertama ya. Kemudian kemudian untuk perenggan yang kedua saya akan tulis di sini ya. Saya guna ni tu. Untuk perenggan kedua perenggan kedua iaitu isi 1 ni saya akan fokus kepada kelebihan beliau dan juga pendidikan. Kelebihannya ialah fasih berbahasa Melayu dan ini senarai pendidikan dia. 学历 Seterusnya kita akan pergi ke bahagian isi kedua yang mana saya akan tulis perkhidmatannya. Dan saya tambah satu lagi iaitu di sini. Memastikan nilai mata wang kukuh. Kerana kita kata dia Menteri Keuangan. 如果是财政部长，第一个最重要他的任务就是他一定要确定memastikan nilai mata wang negara itu kukuh. Baik, untuk perenggan yang ketiga pula, isi yang ketiga, saya akan memfokuskan kepada 2 lagi sumbangan dan jasanya iaitu memperkenalkan mata wang dan shilling ni dan orang asing pertama dalam sejarah pentadbiran British. 过后 penutupnya, penutup 我就写 penghargaan 我们给他的我们怎样说记得他的那些功劳，然后他这个人物几时去世我把它放在最后一段这边 bahagian penutup. Boleh? 你这样子写，你一定要写一些的纲要，就是说在这边旁边这边写一些你打算要写什么，比如说第一个内容我打算就是写他的学历。第二段我就打算说他在整个他当那个Menteri Keuangan Malaysia 我国的财政部长的时候，他到底做什么工呢？我就放在第二段。那不是第二个内容第3呢，我就放他为我国的贡献这样我的3个内容就不会说重复tidak berulang lah. Dan karangan kita lebih tersusun. 我们的作文就比较有次序。Baik. Kita lihat perenggan yang pertama. Kan saya跟你讲 perenggan pertama 我要写什么？ Perenggan pertama saya nak tulis nama, tarikh lahir, tempat lahir dan asal keluarga. Okey. Saya tulis Tuan Tan Siew Sin dilahirkan 我就直接因为他课本里面他已经写这样子的课本只有给到这边beliau，所以我就抄一模一样的。你每次写作文，你看一下他的第一段，他有给你了吗？如果第一段他已经给你了，那么请你用，尤其是有一些作文呢，他讲mulakan karangan anda dengan ayat berikut， 或者是akhiri karangan anda dengan ayat berikut。
一定要读它的阿拉汉先哦。像课本，它已经给你第一段，然后叫你连下去，那我就继续下去，然后saya akan teruskan. So, saya salin saja. Tun Tan Siew Sin dilahirkan pada 21 Mei 1916 di Melaka. Baca dulu baru kamu tulis ataupun salin contoh karangannya. 然后我用 beliau， 因为他是受尊敬，然后他有为我国贡献，是重要人物。Jadi saya guna beliau, kata ganti nama diri beliau. Merupakan tokoh keuangan negara， 这个我从题目那边拿 tokoh keuangan negara， 然后我再加一句，这个我已经用了哦，Melaka 我已经用，我放一起呀。Tarikh lahir dan tempat lahir saya letak sekali， 然后我加一个 beliau juga， 因为之前我已经有第一个资料了，现在我放 juga。Merupakan kaum Cina Baba generasi， 我加一个字 yang pertama。 Baik, pergi ke perenggan yang kedua， 我加这两个 kelebihan dan pendidikan， 我放一起。 Jadi Tun Tan Siew Sin fasih berbahasa Melayu. Beliau menerima pendidikan awal di Melaka High School. Di Melaka， 我写这边，我先写他fasih， 他讲国语。他讲马来文很流利 fasih berbahasa Melayu， 因为有这个 ber 了，你不要再讲 bercakap 了哦，这个 ber 就是说已经有或者是会，就好像我们讲 berbasikal， 不要再写 menunggang basikal， 因为 berbasikal 就的意思就是说骑自行车了berkereta 驾那个汽车哈，不要再讲 memandu kereta 了，所以这个 ber 字很厉害的哦。它就代表那个 memandu menunggang 有的意思。那这个 berbahasa Melayu 是说他讲马来文很流利fasih。然后我加这边，我跟着持续ikut susunan. Beliau menerima pendidikan awal di Melaka High School di Melaka. Kemudian 你看我用这个 kemudian seterusnya 来写，要不然我的作文就好像跳青蛙这样跳下跳下，好像没有相连的没有相关的。Jadi saya tambah, kemudian saya tambah seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya. 升学去哪里？ Sweden Girls School atau lebih dikenali sebagai 我家这边atau lebih dikenali 现在它已经是换名字了 Sekolah Tinggi Methodist di Melaka juga. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di Raffles College di Singapura. Ini jangan写它。Baik, saya teruskan ke perenggan 3, isi kedua. Saya akan menyentuh perkhidmatannya dan sedikit sumbangan dan jasa. Kalau saya sudah tulis di sini, sumbangan dan jasa, perenggan seterusnya tidak boleh mengambil isi yang sama lagi. 同样的内容不要再重复Kenapa saya pilih untuk masukkan di sini? Kerana dia kata perkhidmatannya ialah Menteri Keuangan Malaysia. 所以他最重要的任务呢，我就加进去 memastikan nilai mata wang negara kukuh. Okey, 好。Beliau merupakan Menteri Keuangan Malaysia yang pertama. 我就写这边了，我加 beliau 还是一样的，因为他是受尊敬的，他是重要人物Beliau telah berkhidmat selama 15 tahun. 我这边加这个4个字。Beliau telah berkhidmat selama 15 tahun. 哪里呢？ Dalam bidang politik politik 政治iaitu dari 记得我们用 dari 不是 daripada kata sendi. Dari tahun 1959 hingga 1974. 然后加这个句子 sepanjang penglibatan beliau sebagai Menteri Keuangan Malaysia, Tun Tan Siew Sin telah memastikan nilai mata wang negara kukuh. 我加一些的字和词这边你可以选择说写 beliau 也可以boleh tulis beliau, tak ada masalah Baik, boleh? Mudah saja kerana sudah ada isi. Kita pergi ke perenggan yang keempat, isi ketiga, kita akan melihat sumbangan dia. Jadi kerana yang ni tadi sudah ditulis, memastikan nilai mata wang negara kukuh, jadi saya tak akan sentuh lagi dah. Saya batalkan kerana sudah diceritakan perenggan sebelumnya. Jadi kita akan melihat dua lagi sumbangan dan jasa beliau, iaitu memperkenalkan mata wang. Mari kita lihat. 我加 antara.
Antara sumbangan dan jasa, saya ambil sini, sumbangan dan jasa yang telah ditaburkan, 也是一样的，他做出来的贡献，我讲 ditaburkan oleh Tun Tan Siew Sin ialah beliau bertanggung jawab serta memperkenalkan 介绍 mata wang kertas dan shilling Malaysia yang pertama. 然后我再讲 beliau juga merupakan orang asing yang pertama dalam sejarah pentadbiran British yang menjadi pengerusi Suruhanjaya Perlembagaan. Okey, dua macam ni. Boleh ha? Baik, kita pergi ke perenggan yang terakhir. 记得perenggan terakhir 呢，除了写如果那个人去世了，去世，然后为什么我们怎样说感谢他为我们的功劳？ Macam mana kita berterima kasih ataupun kita menghargai jasanya ditulis pada perenggan yang terakhir. Selain itu, tulis juga satu ayat untuk menyatakan perasaan anda, 写出来的想法，你所想到的东西。Mari kita lihat. Jadi saya letak 3 ayat di sini. Tun Tan Siew Sin meninggal dunia pada 17 Mac 1988，这个时候我就算呢，几岁到几岁我就算因为课本里面他没有讲到，walaupun dalam buku teks tak ada cakap, tapi saya kira dan saya tulislah umur dia 72 tahun. Umur beliau 72 tahun ketika beliau meninggal dunia. Nama beliau diabadikan, diabadikan di sebatang jalan sebagai, itu semua diabadikan di sebatang jalan, tanda penghargaan atas sumbangan dan jasa beliau. 然后这个最后一段，最后一个句子，是我的想法，是我觉得，我写好了整篇，我的结论是 pengorbanan dan bakti beliau terhadap Nusa Bangsa. 之前我们学了 Nusa Bangsa， 我们就用akan tetap tinggal dalam kenangan kita semua. 来写，你看，虽然是一句，可是你的这个一句就要非常强的来结束你的整篇文章。Baik. Bacalah. Sekarang kita pergi ke tugasan yang seterusnya. Tadi kita sudah menulis 5 perenggan karangan jenis biografi. Sekarang kita akan membaca karangan yang telah lengkap. Okey, baik. Mari kita lihat. Karangan yang telah lengkap ni kita lihat, kita baca. Mari baca bersama-sama dengan saya. 请你确定刚才的已经写完了刚才的那一篇 biografi, karangan jenis biografi sudah siap. Pastikan sudah dituliskan ya. Baik, sekarang kita akan baca bersama-sama. Jangan hanya mengalih, pastikan baca dan faham. 一定要明白 Tun Tan Siew Sin dilahirkan pada 21 Mei 1916 di Melaka. Baca bersama-sama dengan saya dengan suara yang kuat dan lantang, jelas dan lantang. Beliau merupakan tokoh kewangan negara. Beliau juga merupakan kaum Cina Baba generasi yang pertama. Ini ialah perenggan pertama, pendahuluan ya. Perenggan kedua, isi 1. Tun Tan Siew Sin fasih berbahasa Melayu. Beliau menerima pendidikan awal di Melaka High School di Melaka. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya di Sweden Girls School atau lebih dikenali sebagai Sekolah Tinggi Metodis di Melaka. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di Raffles College di Singapura. Perenggan seterusnya, beliau merupakan Menteri Keuangan Malaysia yang pertama. Beliau telah berkhidmat selama 15 tahun dalam bidang politik, iaitu dari tahun 1959 hingga 1974. Sepanjang penglibatan beliau sebagai Menteri Keuangan Malaysia, Tun Tan Siew Sin telah memastikan nilai mata wang negara kukuh. Perenggan seterusnya, antara sumbangan dan jasa yang telah ditaburkan oleh Tun Tan Siew Sin ialah beliau bertanggungjawab memperkenalkan mata wang kertas dan shilling Malaysia yang pertama.
Beliau juga merupakan orang asing yang pertama dalam sejarah pentadbiran British yang menjadi pengerusi Suruhanjaya Perlembagaan. Perenggan yang terakhir, Tun Tan Siew Sin meninggal dunia pada 17 Mac 1988 pada usia 72 tahun. Pastikan Mac tidak salah eja. Ini adalah ejaan Mac untuk bahasa Malaysia ya. Nama beliau diabadikan di sebatang jalan sebagai tanda penghargaan atas sumbangan dan jasa beliau. Pengorbanan dan bakti beliau terhadap nusa bangsa akan tetap tinggal dalam kenangan kita semua. Baik, 我们已经完成了我们的 objective iaitu menulis karangan jenis biografi. 我们也读了, kita pun sudah baca. Jadi, setiap kali sebelum anda mengakhiri, sebelum anda menghantar tugasan penulisan anda, 你每次要教你写的那篇作文啊，考试的时候也好，做练习也好啊，ujian penulisan ke latihan saja, 请你检查以下的几点. Tolonglah periksa, cek lah beberapa perkara penting di bawah. Yang pertama, format, betul ke? Format 格式对吗？ isi 内容 penerangan, perluasan, 你的扩写, 分析 ada betul ke? Lepas tu imbuhan ada betul ke? Struktur ayat kosakata tepat ke? Dan ejaan anda. Semua ini perlu diperiksa. 你每次跟我讲你要检查什么你都不知道，这些就是要你要检查的东西。写好一定要检查。Okay? Pastikan periksalah dengan baik agar kita menghantar tugasan ataupun hasil kerja yang baik untuk sesuatu penulisan tersebut. Baik, fahamkan cara menulis karangan jenis biografi dan siapkan tugasannya. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.